Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitu jelas penerangan tentang orang kata moral insight ataupun kita panggil dalam, kalau pelajar 3P Dr. Pati Bersatu sebut human capital. Okay, sumber manusia ini begitu penting untuk merancangkan ataupun kita panggil sebagai elemen ataupun satu perkara yang sangat penting untuk memastikan pembangunan negara ini berterusan dan capai apa yang kita nak capai. Baik, itu dari segi overview kita punya tajuk pada hari ini. Baik, kita masuk ke dalam sedikit untuk kita tanya kepada panel kita yang pertama. Baik, kita semua sedia maklum bahawa government kita telah pun memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST yang menjadi orang kata isu yang begitu hangat diperkatakan dalam tempoh setahun. Dah sampai setahun dah ya, 1 April nanti dah sampai setahun tempoh pelaksanaan GST. Dan kita tidak dapat nafikan, kita tahu bahawa isu yang dimainkan adalah peningkatan harga barang dan sebagainya. Dan memang ada kita mengalami perkara tersebut dalam tempoh setahun pelaksanaan GST. Baik, pandangan peribadi panel sendiri, Tuan Ahmad Lutfi, dengan keadaan ekonomi sekarang, isu kos sara hidup yang semakin meningkat khususnya di negara Pulau Pinang, apa pandangan Tuan tentang pelaksanaan GST ini? Adakah ia membantu pembangunan di Malaysia secara keseluruhannya? Ataupun isu-isu ini sekadar isu kita panggil dalam jangka pendek dan mungkin ada impak yang positif dalam jangka masa yang panjang? Baik, kita dengar penerangan daripada Tuan Ahmad Lutfi, silakan. Terima kasih kepada moderator. Soalan-soalan dia ni, dia tanya macam kita dia pakar ekonomi. Jadi kami rasa doktor kita dua ni kena jawab semua soalan ni. Pembangunan negara tentang ekonomi, jadi kita ni kira pakar segalanya lah. Baik, persoalan tentang GST, persoalan tentang tuan-tuan mahasiswa yang saya hormati sekalian. Pertamanya kita kena memahami bahawa kita bercakap tentang kenaikan harga barang, kita bercakap tentang kos sara hidup. Kita juga harus faham bahawa kos sara hidup ataupun faktor-faktor yang menyebabkan ataupun menyumbang ke arah kos sara hidup ini, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah dari segi barangan. Yang kedua dari segi perkhidmatan. Dan yang ketiga ialah dari segi pendapatan. Dia ada 3 elemen ataupun faktor ini, dia akan mempengaruhi dari segi sama ada dari segi kos sara hidup ataupun berbagai perkara yang kita sebut tentang dari segi ekonomi. Pertama dari segi pendapatan, yang kedua dari segi barangan dan juga perkhidmatan. Apabila ketiga-tiga ini berubah daripada dulu dan sekarang, dia akan berlaku perubahan. Apabila negara ini membangun, maka dia akan berlaku perubahan pada 3 faktor ini. Pertama, sudah tentu faktor pendapatan. Pendapatan kita dulu, mungkin pendapatan kita, mungkin kita kerja, ayah kita kerja dan sebagainya, pendapatannya tak sebagaimana pendapatan pada hari ini. Dulu mungkin pensyarah-pensyarah dulu bekerja dengan pendapatan yang berbeza dengan pendapatan pada hari ini. Itu satu dari segi pendapatan. Maknanya pendapatan itu berubah. Atas faktor juga disebabkan oleh pembangunan ekonomi juga itu berubah. Yang kedua dari segi barangan dan juga yang ketiga adalah segi perkhidmatan. Barangan yang digunakan sama ada dulu sampai hari ini sudah tentu juga berubah, dan penggunaan juga turut berubah oleh yang menggunakannya, iaitu siapa? Rakyat ataupun kita yang menggunakan. Begitu juga dengan perkhidmatan. Perkhidmatan juga dulu berubah. Dulu kalau di Kuala Lumpur, ramai yang kita pergi, sama ada pergi kuliah, sama ada pergi kerja, naik bas mini warna merah tu kan. Oh, selalu berlaku tu naik bas mini warna merah, naik bas. Naik perkhidmatan awam, bayar hanya berapa saja kita bayar pada ketika itu. Kita naik perkhidmatan awam menjadi satu tumpuan pada kita. Hari ini apabila ekonomi berubah, perubahan dari segi pendapatan juga berubah, apa yang lagi berlaku? Berlakunya ialah dalam masa yang sama juga berlakunya ialah
ialah berlakunya apabila kita berubah dari segi perkhidmatan dan sebagainya, sudah tentu kita pakai kenderaan, pakai kereta dan sebagainya. Itu juga ada kos di situ. Maka itu juga turut berubah. Maka pada hari ini apa yang telah diperkenalkan, cukai ini ialah satu daripada yang kita tidak dapat nafikan bahawa dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah negara ini, nak membangunkan negara ini, macam kita menguruskan syarikat, memerlukan modal untuk kita menguruskan sesuatu syarikat. Itu dalam satu syarikat kita memerlukan modal untuk kita run, untuk kita jadikan modal untuk kita menguruskan syarikat itu. Sama ada kita nak bayar sumber manusia ke, ataupun kita nak jual produk kita ke, itu memerlukan dari segi modal. Begitu juga dalam kita menguruskan sebuah negara. Bagaimana negara Malaysia ini diuruskan? Negara Malaysia diuruskan pendapatan, ya. Kita tengok bajet, setiap tahun kita tengok bajet, pendapatan bajet kita. Antara pendapatan bajet kita, yang pertama daripada sumber minyak. Itu sumber pendapatan yang saya ingat hampir 40% pendapatan negara ini datang daripada hasil daripada minyak. Yang kedua, hasil daripada mana? Hasil daripada cukai. Maka hasil daripada cukai ini, satu daripadanya ialah dulu kita menggunakan SST. Hari ini kita menggunakan GST, cukai barangan dan perkhidmatan pada hari ini. Dengan menggunakan kos sebanyak 6%, kita menggunakan kos dia yang dibuat. Saya beri satu analogi yang mudah. Yang mudah, kerajaan macam mana kerajaan mengambil duit, mengambil cukai ini. Katalah ini apa? Ini kicap cabar istilahnya. Lalu makan kicap cabar. Katalah cap kipas. Cap kipas kos dia, katakanlah kos dia RM1.30. Kos dia RM1.30. Kos modal. Dijual kepada kita di pasaran RM3.90. RM3.90. Mana keuntungan dia di situ berapa sen? Berapa ringgit? RM2.60. Betul tak betul? Matematik dulu saya dapat 8. Kira lambat sikit, tolong saya kira. Jadi kos dia RM3.90. Daripada RM3.90 itu, kerajaan mengambil 6%. 6% lebih kurang daripada kos itu ialah 24 sen. Keuntungan daripada kicap ini berapa? RM2.60. Katakanlah seminggu dia jual 500 pieces, 500 kicap ini, kali dengan RM2.60 dia untung, dia dapat berapa? RM2.60 kali dengan 500 berapa? Tolong saya kira saja. 1,300. Baik, 1,300 dalam masa seminggu. Dia untung, seorang peniaga itu untung 1,300. Kerajaan mengambil 24 sen dengan kali dengan 500 pieces. Berapa? 24 sen kali dengan 500 kicap yang telah dijual. Berapa? 120 seminggu. 120 seminggu kerajaan ambil, maka 120 ringgit ini dipulangkan balik kepada rakyat. Kepada ayah kita pergi ke hospital, bayar hanya RM1, beli ubat, batuk ubat RM3,000, RM4,000, bayar RM1. Ayah kita dapat pendidikan, kita dapat voucher RM250, dapat BRIM, dan dapat berbagai-bagai kemudahan daripada RM120 itu dipulangkan kepada rakyat. 1,300 itu tak pernah orang dipersoalkan. Betul tak betul? 1,300 yang diuntung oleh peniaga ini jarang kita persoalkan ke mana duit ini diberi. Dia nak makan ke, dia nak pergi KFC ke, dia nak joli ke, dia nak apa-apa, tidak ada impact kepada rakyat dan tidak pulang kepada rakyat. Betul tak betul?
Betul tak betul fikiran ni? 100,300. Itu satu analogi saya nak bagi tahu adik-adik bagaimana harga ini, harga sesuatu barang ini. Kadang-kadang kita tidak tahu bahawa adakah dia untung profit dia 20%, adakah profit dia 30%, ataupun profit dia lebih banyak daripada itu. Tetapi kerajaan hanya mengambil daripada situ. Kalau itulah analoginya, baru RM120 dan akhirnya dipulangkan kepada rakyat. Dan inilah proses cukai yang kerajaan ambil pada hari ini. Sebab apa? Sebab yang bayar income tax, termasuk saya bayar, Dr. Musa membayar income tax, saya membayar income tax. Rakyat yang membayar income tax daripada 30 juta, hanya 2 juta saja yang bayar income tax. Maka daripada income tax itu juga kerajaan menguruskan negara ini, hasil daripada income tax itu. Dan kerajaan memerlukan lagi untuk dia menggunakan mendapatkan pendapatan untuk dia pulangkan balik kepada rakyat dengan berbagai-bagai sektor yang telah diberikan. Hari ini apa yang telah dibuktikan daripada GST ini, sebab GST ini bukan kita ni dah lambat dah memperkenalkan GST. Banyak negara, hampir 160 negara telah memperkenalkan GST ini. Akhirnya apa yang berlaku? Satu daripadanya, apabila diperkenalkan pada tahun lepas, dan apabila kita menghadapi krisis ekonomi yang ada pada hari ini disebabkan minyak kita telah murah, akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya pendapatan kita semakin kurang sebab sebahagian besar daripada pendapatan negara ini bergantung kepada minyak. Maka daripada pendapatan itu telah menambahkan pendapatan negara. Dengan menambahkan pendapatan negara itulah, maka akhirnya kita dapat menguruskan balik menguruskan balik perkhidmatan dan juga menguruskan balik negara ini dengan kita membahagikan duit itu kepada beberapa sektor yang ada, termasuklah gaji saya, gaji Dr. Musa, gaji para pensyarah, nak bagi kepada universiti dan sebagainya, termasuk di dalam itu untuk kita menguruskan. Sebab kita memerlukan, biasanya selalunya bajet negara ini memerlukan hampir 250 bilion, dalam lebih kurang puratanya 250 bilion setahun untuk kita meneruskan lonjakan ekonomi yang ada. Dan harus juga kita faham bahawa perubahan negara ini akan berlaku yang kita mesti kena faham. Pertama, kita akan berlaku dari segi pembangunan yang akan berubah. Yang kedua, akan berlaku perubahan daripada sumber. Yang doktor katakan di sumber ni, iaitu kita akan bertambah dari segi kependudukan. Jarang kita melihat bahawa sebuah negara ini dia akan berkurangan dari segi penduduk. Kebanyakan akan bertambah dari segi penduduk yang ada. Maka apabila tambahnya sumber, tambahnya rakyat, bermakna dalam masa yang akan menambahkan lagi ekonomi ataupun menguruskan isi kewangan untuk rakyat yang semakin bertambah. Pembangunan juga akan turut bertambah apabila rakyat bertambah. Contoh yang paling mudah, adik-adik kita pergi sekolah, makin hari makin bertambah. Bila makin bertambah, sekolah makin bertambah. Macam saya duduk di Bertam, satu contoh duduk di Bertam, hanya ada satu sekolah 1,500 pelajar, sekolah rendah 1,500 pelajar. Sebab ada satu sekolah saja. Yang mengambil PSR saja 252 orang. 252 orang calon PSR satu sekolah. Kalau tidak dibina sekolah lagi, bermakna akan menyebabkan suasana yang tidak kondusif kepada pelajar, sebab dia terpaksa mengambil 250 orang pelajar dengan kekurangan sekolah, kekurangan kelas dan sebagainya. Ini satu contoh mudah yang saya nak bagi kepada saudara dan saudari sekalian, bagaimana kita melihat pengurusan negara ini yang memerlukan apa yang telah dibuat. Sudah tentu apa yang kerajaan fikirkan bahawa ini telah membantu kerajaan untuk meneruskan dari segi untuk menambahkan pendapatan yang ada, untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan yang ada. Sebarang kemungkinan yang tidak menentu ini, kita kena berfikir bagaimana kita nak menambahkan modal, menambahkan dari segi modal kewangan yang ada untuk kita menguruskan masa depan yang ada.
Dia sama. Kalau rakan-rakan apa saudara-saudara mahasiswa ini belajar dalam bidang pengurusan, dalam bidang ini, organisasi dan sebagainya, syarikat dan sebagainya, sudah tentu syarikat juga memikirkan bagaimana nak menambahkan untung, menambahkan modal dan sebagainya. Maka dia terpaksa menggunakan resources yang ada, mengembangkan lagi dia punya bisnes dan sebagainya, produk dan sebagainya untuk menambahkan pendapatan negara. Begitu juga negara nak menguruskan negara. Itu juga salah satu cara ataupun kaedah yang bukannya baru tapi sudah pun digunakan, dan negara ataupun kerajaan melihat bahawa ini satu daripada kaedah yang boleh membantu dalam keadaan negara yang tidak menentu, dalam krisis yang ada, tetapi dalam masa yang sama ini adalah mungkin adalah satu kaedah yang terbaik untuk negara menambahkan pendapatan dan akhirnya balik kepada kita kepada rakyat itu sendiri. Terima kasih. Baik Tuan, sebelum saya teruskan soalan kepada Dr. Muslim. Baik, kita tahu bahawa di Malaysia sekarang kita mempunyai 30 ramai 30 juta rakyat Malaysia. Okey, dan kita tahu bahawa ramainya rakyat ini sudah tentu pelbagai pandangan, pelbagai persepsi, pelbagai pendapat dan sebagainya. Ditambah pula dengan kerancakan media sosial yang banyak memainkan isu sama ada benar ataupun tidak, itu tidak pasti. Tetapi daripada pihak tuan sendiri, daripada JASA, Jabatan Hal Ehwal Khas, apakah JASA yang lakukan untuk kita memperbetulkan persepsi ini ataupun menerangkan perkara yang sebenarnya apa yang berlaku dari segi isu-isu GST, isu-isu yang terbaru ini TPPA, dan baru kalau student USM sendiri tahu, kita telah pun buat hall town JASA berkaitan dengan isu 1MDB dan sebagainya. Dan sebelum JASA lakukan pun saya yakin dan percaya banyak lagi entiti lain yang menerangkan perkara ini. Tapi still lagi persepsi ini bermain dan juga pendapat ini semakin rancak untuk orang kata berbicara dalam bibir masyarakat. Dan ini bagi saya sendiri boleh orang kata merencatkan lagi pembangunan negara. Jadi berbalik kepada soalan saya, di peringkat JASA sendiri, apa yang JASA lakukan selain daripada town hall JASA dan sebagainya? Silakan.